Selamat petang dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Profesor Mahdia, Dr. Nur Azima dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada petang ini, kumpulan kami akan membentangkan sastra tulisan. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Fahrif An-Najami, memegang nombor metrik di 202010931122 dan Nik Nur Nabila Rashika binti Yaakob di 202010931130, Eliska Alan di 2020109354, Nur Azwa binti Shahabu di 202010933136, dan ahli kumpulan yang seterusnya ialah Nur Natasha binti Azizi ataupun Azizi yang memegang nombor kad metrik di 202010931114. Baiklah, sastra tulisan di bawah kategori prosa tradisional dan dikenali juga sebagai sastra istana. Sastra ini dipertuturkan secara bertulis. Sangat penting dalam perkembangan kesusastraan Melayu tradisional. Sastra tulisan mula berkembang apabila kedatangan Islam ke tanah Melayu kira-kira pada abad ke-15, dan ia bermula berkembang di lingkungan istana. Pada peringkat awal dipelopori oleh pujangga istana, iaitu sultan ataupun bendahara, ataupun mereka yang berada di hierarki tertinggi dalam sistem pemerintahan zaman feodal. Sastra tulisan juga berkembang bersama dengan tulisan Jawi, iaitu pada kedatangan Islam telah membawa tulisan Jawi. Istana merupakan sebagai pusat pengumpulan dan penyebaran manuskrip. Pada abad ke-16, sastra tulisan dianggap sebagai zaman penulisan manuskrip Melayu, iaitu selepas masyarakat Melayu di Nusantara menguasai tulisan Jawi yang diterima bersama agama Islam. Ratusan malah ribuan manuskrip ditulis di pelbagai daerah di alam Melayu, di istana-istana dan pusat pentadbiran. Sememangnya tidak dapat dinafikan lagi bahawa istana merupakan sebagai penaung dan pendorong yang memainkan peranan penting dalam penghasilan manuskrip ini. Beberapa hasil tulisan historiografi Melayu tradisional membuktikan penglibatan istana, raja-raja dan para pembesar. Karya-karya sastra tulisan yang dihasilkan itu ditulis atas arahan raja. Orang-orang istana sendiri juga turut terlibat secara langsung sebagai pengarang. Sastra tulisan boleh dibahagi kepada dua bentuk, iaitu sastra tulisan naratif dan sastra tulisan bukan naratif. Sastra tulisan naratif ataupun sastra tulisan yang bercerita mempunyai 5 jenis. Yang pertama, sastra hikayat. Yang kedua, sastra epik. Yang ketiga, sastra panji. Yang keempat, sastra sejarah. Dan yang kelima ialah sastra agama. Seterusnya, saya akan membentangkan apa itu sastra hikayat. Sastra hikayat dalam bentuk bertulis yang menggunakan bahasa Melayu klasik. Isinya tentang cerita-cerita ajaib yang berunsur hiburan hasil daripada imajinasi dan fantasi pengarang. Jenis-jenis sastra hikayat. Yang pertama ialah sastra hikayat berunsur Hindu. Sastra yang menerima secara kuat pengaruh Hindu, terutama dari hikayat Ramayana dan Mahabharata. Contoh, hikayat Seri Rama dan hikayat Pendawa Lima. Seterusnya, sastra hikayat berunsur Indo-Islam. Sastra ini mempunyai unsur Hindu dan Islam. Karya sastra berasal daripada sastra Hindu dengan wajah baru yang mengandungi unsur Islam. Contohnya, hikayat Ahmad Muhammad dan hikayat Si Miskin. Dan yang ketiga ialah sastra hikayat berunsur Islam, yang merujuk pada cerita berbingkai yang bersambung. Hikayat yang menerima kuat pengaruh Islam dalam karya disebut sebagai cerita dalam cerita, iaitu ceritanya terjadi daripada satu cerita pokok dan di dalamnya terdapat berbagai cerita yang lain, dikenali sebagai cerita sisipan. Cerita berakhir dengan kembali kepada cerita pokok. Contohnya ialah hikayat 1001 Malam dan hikayat Abu Nawas. Seterusnya adalah sastra epik. Sastra epik dikenali sebagai sastra kepahlawanan. Unsur-unsur yang terdapat di dalamnya merupakan kisah-kisah keberanian dan kepahlawanan tokoh-tokoh wira manusia yang termasyhur. Menurut Koster, epik kepahlawanan ialah satu naratif tentang perbuatan agung dan gemilang yang dilakukan oleh pahlawan masa dahulu.
Fokus utamanya adalah kepada nilai-nilai kepahlawanan dan kepribadian mulia seseorang watak. Sastra epik terbahagi kepada dua jenis, iaitu epik kebangsaan dan epik Melayu. Seterusnya adalah sastra Panji. Ianya berasal dari Jawa dan dicipta semasa keagungan Empayar Majapahit. Watak-watak yang terlibat selalunya terdiri daripada golongan putera dan puteri Raja Majapahit. Watak utamanya ialah putera Ratu Kuripan yang bernama Raden Inu Kertapati dan watak wirawatinya ialah puteri Ratu Daha yang bernama Raden Galuh Cendera Kirana. Cerita berbentuk hikayat ini berkisahkan tentang percintaan, pengembaraan, penyamaran dan peperangan watak itu. Seterusnya sastra sejarah. Terdapat unsur sejarah dan unsur sastra ataupun satu bentuk penulisan sejarah dan unsur penulisan sastra. Kedua-dua unsur ini diolah dengan indah oleh pengarang Istana Melayu dengan gaya kreatif atas arahan raja atau pemerintah. Oleh itu, karya sastra sejarah bukanlah karya sastra sepenuhnya, tetapi sebaliknya mengandungi unsur-unsur peristiwa sejarah yang benar-benar berlaku pada zaman dahulu. Konsep sejarah di dalam karya-karya sastra sejarah tidak sama dengan sejarah yang difahami pada masa kini. Contohnya Sulalatus Salatin dan Tuhfat Al-Nafis. Isi kandungan kedua-dua buku tersebut merupakan asal-usul keturunan raja, asal-usul pembukaan negeri, asal-usul kedatangan agama Islam, silsilah raja-raja yang diceritakan, kejatuhan kerajaan yang diceritakan, dan ditulis oleh pujangga istana, maka kita dapat membaca pernyataan-pernyataan yang mengagung-agungkan raja. Seterusnya ialah sastra agama. Sastra agama ialah hikayat yang bersumberkan Islam atau legenda Islam. Ianya mengandungi cerita-cerita Nabi Muhammad dan tokoh-tokoh Islam yang terdapat dalam sejarah perkembangan Islam. Walau bagaimanapun, cerita tentang tokoh-tokoh Islam dan kisah-kisah Nabi Muhammad yang berlatarkan sejarah Islam telah diolah kembali dengan memasukkan unsur-unsur mitos dan legenda. Tokoh-tokoh Islam ini diperkenalkan bertujuan untuk menggantikan tokoh-tokoh kesusasteraan Hindu dalam kalangan rakyat jelata. Antara contoh hikayat bersumberkan Islam ialah hikayat bulan berbelah, hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi wafat, dan lain-lain. Terusnya adalah sastra tulisan bukan naratif. Sastra tulisan bukan naratif ini kita boleh bagikan kepada 3 jenis. Yang pertama adalah sastra kitab, yang kedua adalah sastra undang-undang, dan terakhir sekali adalah sastra ketatanegaraan. Baiklah, yang pertama adalah sastra kitab. Apa itu sastra kitab? Sastra kitab yang merupakan kitab-kitab yang termuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan persoalan agama Islam dalam bahasa Melayu. Sastra kitab ni dia sangat berkembang pesat dengan kewujudannya Kerajaan Melayu Islam di alam Melayu ketika itu. Sebagai contohnya adalah Kerajaan Pasai, Kerajaan Palembang dan lain-lain. Perkembangan Islam banyak tertumpu terutamanya di masjid dan juga istana raja-raja Melayu. Berikutan adanya naungan daripada pihak istana, maka banyaklah lahir buku-buku teks untuk kegunaan pusat-pusat pengajian Islam. Sebagai contoh kitab-kitab yang menjadi bahan pengajaran dan pengajian ialah kitab ilmu fikah, tauhid, tasawuf, tafsir, akhlak dan juga sirah. Kitab-kitab ini tergolong sebagai karya kesusasteraan kerana pengarangnya memasukkan unsur-unsur sastra ke dalamnya seperti naratif, dialog, hiperbola, dan lain-lain. Sastra Melayu ada menceritakan sebuah kitab agama yang berjudul Al-Dur Al-Manzum yang dibawa oleh Maulana Abu Bakar daripada Mekah ke Melaka. Sultan Manjur Shah dia telah menetapkan agar kitab ini dibawa ke Pasai untuk diterjemahkan dan disalin ke dalam bahasa Melayu.
Seterusnya, sastra kitab ni dia dikarang oleh orang golongan alim ulama yang dinaungi oleh istana dan lazimnya mereka ini menulis atas perintah baginda sultan ataupun raja. Antara penulis kitab yang terkenal termasuklah Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Sikil dan lain-lain lagi. Sastra undang-undang pula merupakan hasil penulisan tradisional Melayu yang menjadi bahan kajian tentang sistem pemerintahan, sistem pentadbiran dan susun lapis masyarakat lama. Ia merujuk kepada peraturan hidup orang Melayu yang didasarkan kepada adat resam yang turun-temurun digunakan untuk menjaga negeri dan kedudukan raja-raja Melayu. Sastra undang-undang merupakan satu bentuk karangan sastra tetapi isi kandungannya mempunyai corak undang-undang. Sastra tersebut ditulis oleh penulis istana atas perintah oleh penulis utama, atas perintah pihak istana, menggubal dan memindah dari adat tradisi yang sedia ada. Sastra ini merupakan satu lagi genre selain historiografi yang mampu mengesahkan kekuasaan dan kedudukan raja, iaitu raja berkuasa penuh melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan atau mengetepikannya. Ia dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu adat Temenggung dan adat Perpati. Contoh karya sastra undang-undang ialah Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang Pelabuhan Pahang, Undang-Undang Pelabuhan Aceh dan Undang-Undang Pelabuhan Kedah. Sastra ketatanegaraan. Sastra ini juga dikenali sebagai sastra adab. Ia bermaksud sebuah karya sastra yang mempunyai unsur aturan, kaedah dan cara-cara yang penting dalam pemerintahan negara. Ia juga petunjuk kepada golongan raja-raja dari segi mentadbirkan negara. Genre ini membincangkan tentang kewajipan raja dan para pembesar dalam menjalankan pentadbiran negara. Oleh yang demikian, genre ini membicarakan tanggungjawab raja, menteri, hulu balang dan rakyat. Genre ini juga ditakrif sebagai karya yang mengetengahkan tata cara pentadbiran negara untuk dijadikan panduan raja dan pembesar. Pada zaman Aceh terdapat dua karya. Kedua-dua karya ini mencatatkan tanggungjawab pemerintah raja, para pembesar dan pegawai-pegawai lain. Karya ini juga menyatakan sejarah kerajaan Islam di Asia Barat dan Nusantara, yaitu Taj al-Salatin, yaitu karangan Bukhari al-Juhari, dan karya Bustan al-Salatin, yaitu karangan Syekh Nuruddin al-Raniri.